Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak ajar macam mana anda boleh buat cross dengan lebih cepat. Tutorial saya pada hari ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu teknik dan juga latihan. Kita akan belajar teknik apa nak guna dan macam mana nak berlatih. Teknik yang pertama adalah buat cross terus di center putih. Bagi mereka yang masih buat cross yang bermula dengan bentuk bunga daisy dulu, anda perlu cuba untuk buat cross terus di warna putih tanpa perlu buat bentuk bunga daisy. Cara buat cross terus di center putih adalah sama sahaja seperti bunga daisy. Cuma yang berbeza adalah kita terus kumpulkan ke semua edge putih tadi terus ke center putih. Seperti yang saya tunjukkan sekarang. Dan kita akan dapat cross terus di center putih. Anda boleh cuba ikut kreativiti anda sendiri. Mula-mula memang lambat, tapi lama kelamaan anda akan jumpa cara yang lebih baik bila anda sudah mula berlatih buat cross terus di center putih. Ambil masa belajar macam mana cara untuk buat terus di center putih. Yang kedua adalah buat cross di bahagian bawah. Mungkin ada di kalangan kita yang suka buat cross dekat atas. Mungkin dia akan buat cross macam ni. Dia akan kumpul dekat atas macam ni. Lepas tu dia akan akhiri cross dengan warna putih cross ni berada di atas. Kalau kita buat macam ni, nanti kita akan lambat untuk teruskan langkah yang seterusnya iaitu F2L. Sebab kita daripada macam ni, kita terus nak kena pusing macam ni. Itu akan mengambil masa. Apa yang kita boleh buat adalah buat cross di bahagian bawah secara terus. Bermaksud apabila saya mulakan pergerakan saya hanya biarkan center putih ni berada di bawah. Contohnya, seperti ini. Dan siap. Kalau anda baru belajar macam mana nak buat cross di bahagian bawah, anda boleh je kalau nak intai tengok sikit dekat bawah macam ni. Tak ada masalah. Saya tunjuk contoh lagi sekali. Kalau anda perlu intai bawah, boleh intai bawah. Tapi pastikan kita buat cross di bahagian bawah. Jadi bila kita selesai buat cross, kita terus pegang dalam posisi yang kita bersedia untuk F2L. Ada beberapa pengecualian untuk mulakan cross dengan warna center putih tidak berada di bawah. Contohnya macam kes ni, lebih mudah untuk saya selesaikan dengan center putih berada di hadapan saya. Disebabkan warna putih merah ni perlu masuk dekat sini dan putih oranye perlu masuk dekat depan ni. Saya memerlukan pergerakan seperti ini untuk masukkan kedua-duanya. Kalau saya buat macam ni, kan susah saya nak pusing belakang. Jadi, lebih mudah untuk saya pegang seperti ini. Tapi apa yang saya akan buat adalah saya akan pastikan gerakan terakhir saya yang saya lakukan akan menjadikan cross putih saya berada di bawah. Contoh macam dekat sini, bila saya dah masukkan dua edge ni dekat sini, dah masuk cross, kemudian saya tinggal lagi satu, betul tak? Saya tinggal lagi satu. Apa yang saya akan buat adalah saya tak akan gerakkan yang bahagian kanan ni. Kalau saya gerakkan yang bahagian kanan ni untuk siapkan cross saya akan mengakhiri cross saya dengan cross saya berada di hadapan saya. Saya nak bila saya siap cross ni, saya pegang rubik macam ni. Jadi apa yang saya boleh buat adalah, macam tadi, ini adalah dekat bawah. Untuk bagi cross putih ni berada di bawah selepas saya mengakhiri cross, apa yang saya boleh buat adalah saya akan gerakkan yang kiri ni ke bawah. Jadi sekarang saya berada di posisi yang lebih mudah untuk teruskan dengan F2L. Teknik yang ketiga adalah color neutral. Anda boleh mula belajar untuk jadi color neutral. Color neutral bermaksud anda boleh mula buat cross dengan warna apa-apa sahaja bergantung pada scramble yang anda dapat. Contoh macam ni, kita mulakan dengan cross warna hijau. Yang ni kita mulakan dengan cross putih macam biasa. Dan yang ini adalah cross warna oranye. Satu kelebihan color neutral adalah jika anda color neutral, anda boleh pilih color apa je yang mudah untuk anda mula soft rubik. Jadi ini akan mempercepatkan cross anda. Saya tunjuk sebagai contoh, kalau saya paksa diri saya untuk buat cross warna putih, ia nampak mungkin sedikit sukar. Kalau saya tengok dekat sini, warna merah ni lebih mudah untuk saya buat cross. Jadi kenapa saya tak buat warna merah saja? Saya terus buat cross warna merah. Lebih mudah daripada saya buat cross warna putih. Yang keempat adalah manfaatkan setiap gerakan. Ini adalah perkara yang paling penting untuk cross yang lebih cepat. Cross yang ideal sepatutnya tidak melebihi 8 pusingan untuk disiapkan. Tak kisahlah scramble macam mana susah pun. Cuba anda kira berapa pusingan anda perlu lakukan untuk siapkan cross. Kalau lebih dari 8 bermaksud cross anda belum optimum lagi. Saya akan tunjuk contoh, saya scramble rubik ni.
Dan apa yang saya akan buat adalah saya akan kira berapa gerakan yang saya perlukan untuk setiap cross. Untuk scramble ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 gerakan siap cross. Saya buat lagi sekali. Ini adalah contoh gerakan yang efisien. Saya tunjuk lagi sekali macam ni. Okey, yang ni mungkin susah sikit tapi kita tengok sepatutnya kita boleh dapat maksimum 8 gerakan sahaja untuk siapkan. Contoh macam ni pula untuk kes ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gerakan siap. Saya tunjuk lagi satu contoh. Ingat, kita hanya dibenarkan menggunakan 8 gerakan sahaja. Apa yang saya akan buat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap. Tapi macam mana kita nak manfaatkan setiap gerakan supaya gerakan kita untuk buat cross tu jadi sikit je? Ini adalah contoh yang pertama. Contoh dekat sini kita tengok. Cross kita, 2 warna cross ni dah siap. Warna putih, oranye dan putih biru. Kat sini kita ada lagi 2. Cara yang terbaik adalah kita kena tahu setiap kali kita nak buat pusingan, contoh macam contoh saya nak masukkan putih hijau ni, saya nak masukkan ke bawah. Kita kena tahu, saya bukan hanya pusing putih hijau ini sahaja yang ke bawah. Apa yang saya pusing adalah saya pusing satu lapisan ni. Jadi saya akan manfaatkan ruang-ruang yang ada sewaktu saya melakukan pusingan. Contohnya, ini adalah putih hijau. Saya nak masukkan dekat bawah, betul tak? Tapi saya tahu saya akan pusing satu lapisan ni. Bukan warna putih hijau ni saja yang dibawa ke bawah. Jadi saya boleh fikirkan macam mana saya nak gabungkan penyelesaian dengan warna putih merah ni sekali. Contohnya, saya nak masukkan ini ke bawah. Kalau saya masuk secara terus macam ni, saya rugi. Sebab gerakan tadi yang saya lakukan tidak memberikan apa-apa impak dekat edge putih merah ni. Jadi apa yang saya akan buat adalah, sewaktu saya turunkan putih hijau ini, saya akan tumpangkan putih merah ni ke lapisan yang saya sedang pusingkan. Supaya bila saya turun warna putih hijau ni, sekarang ni putih merah ni tinggal pusing depan je, dah siap. Nampak tak macam mana saya gabungkan penyelesaian untuk kedua-dua ni? Sekarang ni saya tunjuk contoh lagi satu, saya nak buat cross warna putih juga. Contoh saya nak buat warna putih dan biru. Putih dan biru ni kena ada dekat sini. Okay, dia kena masuk macam ni. Tapi kalau saya terus pusing macam ni, saya dah membazir gerakan. Sebab apa? Sebab putih biru bersebelahan dengan putih biru kita tahu adalah putih merah. Dan putih merah berada di sini. Apa yang saya boleh buat adalah saya boleh gabungkan penyelesaian dua-dua ni. Contohnya saya akan masukkan putih merah. Bawa dia ke belakang. Jadi dua-dua dah ada dekat belakang. Dan yang ini macam yang tadilah. Takkan kita nak masuk ini terus. Kita boleh tumpangkan yang putih oranye dekat sini. Adalah penting untuk anda ingat semua posisi warna. Contohnya, anda tahu hijau mesti berlawanan dengan biru, merah mesti berlawanan dengan oranye. Sekarang saya tunjuk antara contoh cross lagi. Macam mana saya nak buat cross ni dengan cepat. Saya nampak putih oranye ni dan putih biru. Apa yang saya boleh buat adalah saya akan naikkan putih biru ke atas. Saya akan gerakan bawah. Saya akan masukkan biru ni. Saya akan masukkan oranye. Dan saya akan pusing bawah lagi. Saya akan masukkan hijau pula. Dah masuk. Nampak tak macam mana saya kaitkan ke semua sekali edge ni dalam satu penyelesaian. Ini adalah perlu latihan. Anda boleh cuba dulu, ikut kreativiti, jangan pusing laju-laju, kita belajar, kita pusing perlahan-lahan dulu. Jika anda belum boleh nak kaitkan ke semua 4 edge dalam satu masa, dalam satu penyelesaian, anda boleh fikirkan dua-dua dulu. Contohnya, saya hanya fikirkan 2 edge sahaja dulu, putih oranye dan hijau oranye. Macam mana saya nak kaitkan dua-dua ni? Kalau saya masukkan putih oranye ni ke bawah, dan masuk macam ni, saya tak kaitkan dengan putih hijau ni. Apa yang saya boleh buat adalah, saya patah balik. Apa yang saya boleh buat adalah putih oranye ni saya tolak macam ni. Putih hijau ni sebelum saya tolak oranye ni, saya boleh tolak putih hijau ni ke bawah. Jadi bila saya tolak putih oranye, kan dua-dua dah masuk. Seterusnya saya kaitkan. Macam mana saya nak kaitkan dua ni pula? Apa yang saya boleh buat adalah untuk dua ni, tolak ini ke tepi, pusing depan. Yang ini sebelum saya jatuhkan, saya boleh tumpangkan yang putih biru ni. Turun bawah dan pusing depan. Kan dah jimat banyak gerakan.
Apa yang anda boleh buat untuk latihan adalah, pertama sekali adalah latihan tanpa masa inspection. Sebelum anda mula soft aerobic, rancang gerakan cross anda sebaiknya. Kalau kita bertanding, kita akan diberikan masa 15 saat untuk kita melakukan inspection, untuk kita lihat aerobik kita dan rancang apa yang kita nak buat. Tetapi itu adalah semasa pertandingan. Sewaktu anda berlatih, anda tak perlu guna masa inspection tu. Bila kita berlatih untuk belajar, kita hanya ambil masa macam mana kita nak bagi gerakan yang paling sikit. Dan yang paling penting, sewaktu anda berlatih untuk buat cross ni, jangan pusing laju-laju. Kalau kita pusing laju-laju, kita tak dapat apa pun untuk kita belajar. Yang itu kita praktis laju-laju bila kita nak perlukan speed. Bila kita nak bertanding. Tapi waktu kita belajar, kita pusing pelan-pelan je. Sebab kita nak dapatkan idea dia dulu. Kita nak gunakan visual, kita nak gunakan mata kita untuk nampak, untuk belajar apa yang berlaku di sekeliling. Contoh macam yang saya buat ni, saya akan tengok dulu putih hijau. Oh, okey, apa yang terbaik? Saya nampak putih biru kat sini. Saya boleh letakkan putih biru dan putih hijau secara bertentangan. Sebab apa saya letak secara bertentangan? Sebab saya tahu putih dengan biru dia bertentangan. Tengok warna lain pula. Oh, ni putih oren. Putih oren ni, apa yang saya boleh buat adalah, saya akan turunkan putih oren ni siap-siap kat bawah. Ni lagi, putih merah ni kena masuk kat mana? Dekat sini kan? Jadi saya boleh buat, sebelum saya pusing ni habis, saya boleh pusing sekali dulu. Masukkan putih merah ni, baru saya habiskan pusingan. Nampak tak macam mana semua jadi sangat-sangat pendek untuk buat cross. Okay guys, itu saja untuk tutorial kali ini. InsyaAllah kalau ada masa saya akan buat video lagi. Dan jumpa anda semua di video yang seterusnya.